Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek pendidikan terai Islam. Okey, untuk permulaan cikgu akan kenalkan diri cikgu dan tentang buku subjek inilah. Apa yang silibus apa, buku apa yang digunakan dan sebagainya. Baik, Cikgu Nurul Syahirah binti Muhammad Zainuddin. Kamu boleh panggil Cikgu Syahirah. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan adab-adab belajar. Yang pertama, kamu perlu baca doa, berpakaian kemas, fokus bila belajar. Okey, kemudian bila belajar online ni kena yang pertama kamu perlu on cam kamera. Sentiasa on cam kamera. Yang keduanya mute-kan mikrofon. Sebab apa? Nak elakkan daripada gangguan. Okey. Dan last sekali, perlulah menghargai guru itu dengan ucapan terima kasih. Itu. Okey. Jadi ini adalah kaedah PDPR. Cikgu akan berikan kamu bimbingan melalui online, YouTube ataupun Google Meet dan sebagainya lah. On call pun boleh. Yang penting kalau kamu tak faham, kamu kena tanya cikgu. Okey, yang kedua latihan. Latihan ini saya akan berikan kamu kamu perlu membuat latihan berdasarkan arahan guru kamu. Okey, perlu buat sama ada dalam buku tulis ataupun buku aktiviti. Buku aktiviti ni tahun 5 ni tak ada. Maksudnya dalam buku teks tu ada kat situ ke ruangan ke. Itu semuanya berdasar pada guru kamu. Okey, penilaian dan semakan ini sama. Kamu hantar, cikgu akan semak melalui latihan dan respon kamu. Kat situ juga akan dinilai. Sama ada kamu ni boleh buat ataupun tidak. Okey, jadual PDPR, kamu jadual B Rabu dan Khamis pukul 11 hingga 12.45. Okey. Ini silibus yang digunakan. Kamu ada 3. Satu buku KPM, KAFA dan YTP. Buku KPM yang satu tu lah. Buku KAFA ini kamu ada 3 juga. Satu dia khususkan kepada ibadah, akidah dan adab. Kemudian YTP. Setiap buku ini dia ada topik. Ada topik bahagian akidah, ibadah dan adab. Jadi buku pendidikan terai Islam ni, subjek ini sangat kamu memerlukan kamu punya fokus perhatian yang lebih. Sebab banyak kalau ikutkan. Baik. Seterusnya ni kamu boleh rujuk dalam isi kandungan buku silibus KPM. Buku KAFA, adab, ibadah, akidah, kamu boleh rujuk buku. Ni buku ITP. Tengok semua buku ada bahagian ibadah, akidah dan adab. Okey, insyaAllah cikgu teruskan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. Untuk yang awal tadi tentang buku dan sebagainya, kalau tak faham kamu boleh rujuk cikgu. Okey, tajuk pembelajaran kita hari ini iaitu tentang Al-Malik. Al-Malik. Yang ini adalah bahagian akidah. Bahagian akidah. Al-Malik. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 66 hingga 70. Okey, cikgu nak minta kamu buka muka surat 67. Okey. Kita nak faham. Setiap tajuk tu dia mesti ada pengertiannya, ada dalilnya. Jadi kita kena faham apa tajuk apa maksud dia. Jadi Al-Malik ini sebenarnya daripada nama Allah. Al-Malik. Okey, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Maksudnya Allah ini dia berkuasa untuk menguasai segala-galanya. Apa je? Cuba kamu fikir. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semua itu Allah punya kuasa. Jadi, nak lebih jelas, kita tengok dalilnya. Tengok muka surat 67. Dalam surah Al-Hadid. Surah yang ke-57, ayat yang kedua.
Dengarkan bacaan cikgu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, surah Al-Hadid ayat 2, surah yang ke-57. Maksudnya apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Dia saja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Mulku, malik. Tengok menguasai As-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Yuhyi wa yumit, dan ia menghidupkan dan mematikan. Yuhyi menghidupkan, wa yumit mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya Allah punya kuasa. Tengok bila cuacanya, kita tengok dari segi cuaca lah. Hujan, kita tahu ke waktu hujan tu bila? Kalau Allah punya kuasa nak turunkan waktu sekarang, diturunkan waktu sekarang. Cuaca panas ke terik kan, semua itu kekuasaan Allah. Baik. Jadi beriman dengan nama Allah, iaitu Al-Malik. Apa hukum dia? Boleh tengok muka surat 70 ya anak-anak. Hukumnya adalah wajib. Wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey, tengok surah Al-Mu'minun, dalilnya surah yang ke-23 ayat 116. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maksudnya apa? Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang mengetahui seluruh alam. Lagi yang tetap yang benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia, karim. Wa huwa rabbul arsyil karim. Dia Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Jadi jelas kalau kita tengok dalil ini, Maliku yang tadi mulkus samawati wal ard, dia memiliki langit dan bumi. Kemudian ini Malikul Haqq, iaitu memiliki seluruh alam ini dengan benarnya, tetap yang benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki arasy yang mulia. Jadi jelas tau. Jelas kat sini nak menunjukkan bahawa apa? Setiap apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Termasuk diri kita. Kita ni ada di bumi. Siapa yang ciptakan kita? Iaitu Allah. Jadi kita ke, baik ibu dan ayah kita ataupun adik-beradik kita, semua yang milik Allah. Malikul Malik. Itu kekuasaan Allah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Cukup sekadar untuk kamu faham dulu apa maksud Al-Malik. Kamu perlu ingat maksud Al-Malik, dalil-dalilnya. Surah apa? Tadi yang pertama daripada surah Al-Hadid, yang kedua daripada surah Al-Mu'minun. Okey. Sebaik-baiknya kamu dapat hafal dalilnya tu. Itu lagi bagus. Jadi latihan kamu, latih tubi, kamu kena tulis di buku 4, buku 4, tuliskan maksud Al-Malik. Tulis dalil Al-Malik beserta maksud. Berikan hukum beriman beserta dalil dan maksud dia. Jadi latihan ini kamu boleh ambil latihan daripada slide cikgu. Jawapan dia semua ada dalam buku. Semua ada dalam buku tulis. Jawapan dia semua ada dalam buku teks. Kamu perlu rujuk buku teks saja. Okey, itu saja. Wallahu a'lam.
Sekiranya kalau tak faham ke apa ke, boleh tanya pada cikgu. Jazakallahu khair. Cikgu doakan semoga kamu boleh ilmu yang bermanfaat dan diberkati insya-Allah. Assalamualaikum.